TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Apa yang ada dekat tangan saya? Ini dia. Nampak je korang ni kan. Ini adalah kad Hari Guru yang dihantarkan oleh, nampak tak? Adik Jivanisha, anak perempuan Logan Dren daripada SMK Permas Jaya. Dan kalau anda dapat lihat di sini, nampak tak, sama Hari Guru kepada guru-guru. Terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik, dan yang cikgu bagi kepada saya. Minta maaf atas yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. Dan belakang dia pun nampak, dia bagi 2 love, bukan 1. 2 dia bagi. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada adik Jivanisha. Alright, itu serba sedikit mengenai kad Hari Guru. Dan kepada anda semua, subjek hari ini apa? Ya, sabar, baru kita nak beritahu. Subjek hari ini yang anda akan pelajari adalah reka bentuk grafik digital. Dan saya pasti siapakah cikgu yang akan mengajar ni, saya bagi hint sikit. Dia tempat saya lahir, Muazzam Shah Pahang. Nak tahu siapa cikgu ni? Jom kita tengok. Usaha tangga kejayaan. Itu dia kos daripada cikgu kita yang mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun, Cikgu Ahmad Jafni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu Sihat. Cikgu ni datang daripada tempat lahir saya, Muazzam Shah Pahang. Cikgu, apa khabar orang-orang Muazzam Shah? Okey ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cikgu, dia kata cikgu nervous, betul ke? Relax cikgu, relax. Okey. Cikgu, kita nak tanya kepada cikgu kan, apa pelajar-pelajar yang akan pelajari di dalam subjek ini, reka bentuk, grafik dan juga digital, cikgu? Okey, untuk reka bentuk grafik digital, KSSM MPV reka bentuk grafik digital baru diperkenalkan pada tahun lepas. Okey. Bagi menggantikan subjek MPV grafik berkomputer. Jadi tahun ini pelajar yang ambil SPM tahun ini adalah pelajar sulung lah. Okey. Jadinya dia pelajar akan didedahkan dengan bagaimana cara untuk menghasilkan produk grafik yang baik. Seperti pembungkusan, iklan, logo, macam-macam lah. Okey, jadi cikgu, saya pasti semua dah tak sabar-sabar nak tahu macam mana dan apa yang kita belajar ni kan. Tapi sebelum itu, seperti biasa di Didik TV, kami melakukan segala protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, apa kata kita pergi ke sini untuk kita melakukan protokol kesihatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Jadi cikgu, kalau kita dapat lihat di sini, kita ada hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu hand sanitizer ini untuk mencuci tangan, dan diikuti pula dengan saya. Alright. Okey, kita cuci sampailah bersih, sampailah kering untuk membasmi segala kuman. Dan selepas itu, cikgu, kita boleh bukakan kita punya pelitup muka untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, dan kami akan sentiasa menjaga jarak 1 meter. Okey, tadi kalau kita dapat lihat kan, cikgu sudah pun berikan serba sedikit mengenai subjek reka bentuk grafik dan digital ini. Merupakan subjek terbaru cikgu Ya, betul. Dan kita nak tahu juga apa kata pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi bin Sayuki, wakil dari SMK Abi. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021 yang mengambil aliran reka bentuk grafik digital. Bagi saya, aliran ini sangat seronok kerana dapat mencungkil lebih banyak bakat kita di dalam rekaan suatu produk. Tapi setengah tajuk yang susah seperti mengingati jenis-jenis font. Tapi yang seronok bagi saya adalah dalam melakar thumbnail bagi suatu rekaan grafik. Ianya dapat mencungkil lebih banyak idea saya di dalam melakar suatu rekaan tersebut. Akhir kata, good luck kepada semua calon SPM bagi tahun 2021. Hai, nama saya Jennifer Jackson dan berasal daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi, Sarawak. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021.
Bagi saya, subjek reka bentuk grafik digital ini mempunyai cabarannya yang tersendiri, di mana kita perlu berfikir secara kritis dan kreatif dalam menghasilkan sesuatu rekaan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mesej yang cuba disampaikan sama ada melalui ilustrasi maupun poster. Namun begitu, kalau kita sentiasa fokus dan rajin bertanya kepada guru mata pelajaran, saya yakin yang kita dapat menguasai topik tersebut dengan lebih baik. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Rosinti Nowili dan saya merupakan seorang pelajar daripada SMK Marudi. Saya mengambil aliran reka bentuk grafik dan digital yang diajar oleh Encik Heri Razani. Menurut saya, mata pelajaran ini amatlah mudah difahami dan senang dan juga menyeronokkan, terutamanya apabila membuat kerja amali. Walau bagaimanapun, saya merasakan terdapat ada beberapa bab yang susah, iaitu bab skema warna kerana saya agak lemah mencari kod-kod warna tersebut. Tetapi saya percaya saya dapat menyiapkan dan menjawab kertas peperiksaan dengan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini binti Sadiran, ibu kepada Muhammad Faiz Fikri bin Muhammad Fauzi, pelajar SMK Perantau Damai dan bakal mengikuti peperiksaan SPM pada tahun ini. Pesan ibu, manfaatkanlah ilmu yang dipelajari selama ini sebaiknya dan banyakkanlah berdoa kepada Allah semoga dipermudahkan pembelajaran. Ibu sentiasa mendoakan kejayaan Alung, insya-Allah. Alright, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek terbaru iaitu rekaan bentuk grafik digital. Okey, kepada anda semua saya pastikan selalunya bila tibanya apa orang kata road to success ni mesti tak tahu siapa pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita ataupun sekolah pilihan hari ini kan. Jadi dengan itu tanpa membuang masa lagi, ini dia saya perkenalkan kepada anda semua pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perantau Damai Muazzam Shah Pahang. Assalamualaikum. Bye-bye lah sikit. Okey kat semua dengar ke suara abang kat sini? Dengar boleh on mic tau. Kesian abang macam cakap sorang-sorang kat sini. Baik, dekat sini kalau kita dapat lihat kita ada kawan kita Siti Nur Azlin. Apa khabar Siti Nur Azlin? Sihat Siti? Siti? Siti, are you okay Siti? Siti, perkenalkan diri anda Siti Nur Azlin. Kelas mana semua tu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Raji, dari student dari Sekolah SMP Perantau Damai. Okey, baik, terima kasih. Dan seterusnya Syazrini Amisha. Saya Syazrini Amisha Rubisa dari SMP Perantau Damai. Okey, dan seterusnya pengawas ni cikgu ni Ya, betul, pengawas. pengawas. Abang pengawas siapa nama? Okey, alright, yang nak bercakap dah boleh mute dulu mic buat seketika, kita bagi peluang yang lain untuk bercakap. Dan seterusnya abang kita ni, apa Daniel, betul ke? Kuatlah sikit suara. Mic dekatkan sikit kat mulut. Mic dekatkan. Mic awak dekat earphone tu, dekatkan sikit dekat mulut. Okey. Daniel Izzuddin ni pemalu orangnya. Ya, betul. Okey, seterusnya. Natasha Nabila. Natasha. Oh, mungkin dengar ke suara Abang Akmal dekat sini? Ya, saya. Natasha, awak mengingatkan saya kepada seseorang lah. Ya. Natasha, sihat ke? Dengar. Dengar. Kenapa awak seorang je pakai? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Ya, okey cukup. Okey, dan seterusnya. Nur, apa tu namanya? Mana muka dia pergi? Okey, siap lagi dia akan adalah dekat situ. Mungkin dia nak tukar tudung dia warna merah juga sama dengan kawan dia. Alright. Jadi kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu, tapi sebelum itu ada lagi satu kad yang saya ingin bacakan kepada anda semua. Ini dia. Kalau tadi pun dah bling-bling, ini lagi bling-bling guys. Nampak tak?
yang dihantar oleh Norina Dayana binti Roslan, kelas 5 inovatif di Sekolah SKPM SK Payemas, Tangkak, Johor. Siap ada tanda tangan dia sekali kelas. Alright. Terima kasih cikgu, selamat Hari Guru, dan kita tengok apa isi dalam dia kalau anda dapat lihat. Wow. Sangat panjang untuk saya bacakan, tapi kalau anda dapat lihat di sini, nampak tak? Sungguh mereka ada stiker dragon, emoji dan macam-macam lagi. Terima kasih diucapkan kepada adik Dayana. Nampak kat belakang pun ada juga. Thank you so much. Alright, kita nak berhenti lihat. Selepas ini, kita akan bersama dengan cikgu dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Perantau Damai Muazzam Shah Pahang. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Didik TV KPM. Wah, banyaknya. Topik dia best-bestnya. Inilah buku teks bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek reka bentuk grafik digital tingkatan 4. Alright, terima kasih masih lagi bersama dengan saya. Saya bukan apa, hari ini saya cukup teruja lah sebab cikgu pun asal daripada Muazzam Shah, pelajar-pelajar pun daripada Muazzam Shah kan. Jadi saya pasti orang Muazzam Shah memang orang kata hebat-hebat belaka. Okey, cikgu dah bersedia cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah, dan saya pasti anda semua dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, mayuh kita mulakan subjek kita. Haish, handai Mari cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Cikgu Ahmad Jafni daripada SMK Muazzam Shah. Okey, pada hari ini kita akan lihat subjek KSSM MPV reka bentuk grafik digital. Okey, untuk pengetahuan semua seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, subjek ini baru saja diperkenalkan pada tahun lepas. Okey, dan pelajar-pelajar yang ada sekarang ni adalah murid sulung lah, akan mengambil peperiksaan pada tahun ini. Okey, jadinya bila sebut MPV KSSM ni, ia berkait rapatlah dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, jadi kita teruskan dengan slide kita. Okey, kod bagi subjek ini adalah 7407.
Okey, saya nak perbetulkan tadi Ikmal tadi Ya, saya, sebut cikgu. berkaitan dengan buku teks Okey, maksudkan saya itu bukan buku teks. Okey, itu adalah modul. Oh, modul, cikgu. Setakat ini kita masih belum menerima lagi buku teks untuk reka bentuk grafik digital. Sebab tu sekarang ni tingkatan 4 saja. Okey, maafkan saya. Tidak apa, cikgu. It's okay. Okey. Alright. Okey, kita teruskan dengan slide kita. Okey. Okey, bagi subjek ini kodnya adalah 7404. Okey, reka MPV, reka bentuk grafik digital. Okey, jadi ini adalah organisasi kandungan di mana modul-modul yang pelajar-pelajar akan sentuh ataupun akan pelajari sepanjang 2 tahun mereka mengambil mata pelajaran ini, iaitu yang pertama sekali asas grafik digital. Okey, yang kedua, modul kedua asas rekaan grafik. Okey, yang ketiga modul tipografi. Okey, modul tipografi ni pelajar antara yang terbaru lah. Okey, pada semasa MPV grafik komputer sebelum ni, okey, tiada ya untuk modul ketiga ini. Okey, tipografi ni di mana pelajar akan diterapkan ataupun Dia apa, cikgu? Ditekankan berkaitan dengan jenis tipografi, okey, muka taip, okey, penghasilan muka taip macam mana, okey. Kemudian yang terakhir, modul yang keempat, okey, ini adalah antara modul yang utamalah bagi tingkatan 4. Yang mana, cikgu? Yang tu? Okey, yang keempat saya bulatkan ni. Okey. Okey, modul keempat reka bentuk. Kalau kita tengok tajuk ni pun sama dengan nama mata pelajaran ini. Okey, di mana dalam modul ini ada 3 pecahan modul, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan kamera digital. Okey, di mana pelajar akan belajar berkaitan dengan penggunaan kamera, dia punya prinsip-prinsip semualah. Okey, kemudian yang kedua berkaitan dengan manipulasi image. Okey, di mana pelajar akan didedahkan dengan perisian. Okey, perisian software lah orang kata. Software, ya betul, software. Perisian bahasa Melayu, software bahasa Inggeris lah. Okey, perisian manipulasi image. Okey, seperti yang kalau boleh saya sebut di sini adalah Adobe Photoshop lah. Oh, itu yang famous, cikgu. Yang famous. Ada Final Cut semua tu lah kan. Okey, dan yang ketiga adalah ilustrasi. Okey, ilustrasi ni lebih kepada grafik vektor lah. Okey. Okey, itu untuk tingkatan 4 ada 4 saja modul. Okey, dan tingkatan 5, tingkatan 5 ada 3. Yang pertama sekali modul 5 iaitu penghasilan karya grafik digital. Okey, dalam tajuk ni pelajar-pelajar akan dikehendaki menghasilkan yang pertama sekali identiti corporate. Okey, logo. Okey, jadi logo ni biasanya banyaklah kita lihat di sekitaran kita. Okey, di mana-mana saja banyak logo kan. Kemudian yang kedua, pengiklanan. Okey, menghasilkan poster berkaitan dengan iklan. Dan yang ketiga, pembungkusan. Okey, bungkusan wrapping untuk produk lah. Okey, bukan menghasilkan produk tu, menghasilkan reka bentuk wrapping dia. Okey, bungkusan. Okey, dan yang keenam, reka bentuk penerbitan meja. Okey, yang ni biasa kita dengar desktop publishing. Okey, di mana pelajar akan diajarlah untuk menggunakan perisian yang boleh menghasilkan penerbitan meja. Dan yang terakhir sekali, modul yang ketujuh iaitu keusahawanan. Okey, di mana dalam tajuk ni pelajar-pelajar akan didedahkan dengan isu dan trend semasa. Dan di hujung modul ini pelajar-pelajar akan diminta untuk melaksanakan satu pameran kreatif. Okey. Okey, dan seperti saya maklumkan tadi, untuk KSSM ni kita sinonimlah dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, setiap modul ni dia ada MPI dia ataupun SPI, standard prestasi dia, di mana dia ada, kita akan memberikan band lah kepada pelajar kan. Okey, dan juga specialnya untuk MPV ni dia ada satu lagi di mana pelajar dikehendaki melaksanakan pentaksiran kerja khusus. Okey, tadi pentaksiran bilik darjah PBD, satu lagi pentaksiran kerja khusus. Okey, pentaksiran kerja khusus hanya modul-modul tertentu saja akan ditaksir. Okey, dan di mana dalam pentaksiran kerja khusus tu dia ada evidence lah yang perlu pelajar simpan dan juga pelajar pamerkan. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, jom kita tengok.
Okey, format. Okey, kita pergi pada format pula. Yang pertama kertas 1, okey, ujian bertulis. Okey, yang ni biasalah kita dengar. Okey, maafkan saya salah 7407. Okey, ni 7404 ni untuk grafik komputer. Oh, dia sepatutnya 7407. 7407. Okey, ni pun sama. Okey, tak apa, cikgu boleh betulkan kat situ je. Okey, beres. Okey, kertas 1 ujian bertulis. Okey, ni di mana pelajar mengambil semasa SPM nanti. Dan kertas 2 pentaksiran kompetensi ataupun ini adalah kerja khusus diorang, mereka okey, kerja khusus yang mereka telah jalan. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar ni dah tingkatan 5. Okey, dan mereka telah menjalankan separuh lah daripada modul-modul yang perlu mereka selesaikan. Okey, seterusnya. Okey, di sini saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan kedua-dua kertas ini. Yang pertama, okey, kertas 1. Okey, yang pertama kertas 1 adalah ujian bertulis. Okey, dan di mana jenis item dia, okey, dalam kertas 1 ni ada dua bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A, okey, soalan yang dikeluarkan adalah respon terhad dan juga bahagian B respon terbuka dan juga respon terhad. Okey, dan juga untuk bilangan soalan, okey, untuk bahagian A ada 15 soalan dan juga bahagian B ada 4 soalan yang wajib dijawab. Baik. Okey, manakala pula kertas 2, okey. Okey, ini adalah pentaksiran kompetensi di mana pelajar perlu melaksanakan pentaksiran mengikut jadual dan juga mengikut kompetensi yang perlu mereka capai lah. Okey, dan ia berbentuk tugasan modul dan terdapat 12 modul pentaksiran yang perlu mereka jalanilah, lengkapkan sepanjang 2 tahun mereka ini dalam mempelajari subjek inilah. Okey. Seterusnya untuk markah pula. Okey, untuk markah, okey, jumlah markah bagi kertas 1 ada 100 markah. Okey, bahagian A 60 markah dan juga bahagian B 40 markah. Baik. Manakala untuk kertas 2 100. Okey, tempoh ujian. Okey, tempoh ujian. Okey, kalau dulu grafik berkomputer 2 jam 30 minit. Okey, untuk subjek ini okey hanya 2 jam sahaja. Okey, mungkin sebab jumlah soalannya telah dikurangkan, okey. Dan juga untuk kertas 2, okey, pentaksiran dijalankan bermula pada Februari tingkatan 4 sehingga Julai tingkatan 5. Okey, pada tahun ni Julai tapi mungkin akan dianjakkan lagi lah tarikh itu. Okey, kerana kita berdepan dengan pandemik kan. Okey, seterusnya wajaran. Okey, wajaran untuk kertas 1 dia menyumbang sebanyak 40 markah bagi SPM dan kertas 2 60 markah. Ini bermakna okey, subjek ini kalau pelajar tumpu kepada kertas 2, okey, mereka akan lulus dengan cemerlang lah. Okey, sebab dia menyumbang 60 markah, banyak kan 60 markah. Okey, dan konstruk yang akan ditanya, konstruk ni maksudnya apa yang pelajar-pelajar perlu tahu dan perlu buat untuk kertas berkenaan. Yang pertama sekali untuk kertas 1, mengingat, memahami, kemahiran mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Dan juga untuk kertas 2, kemahiran amali. Okey, ini kerja tangan lah. Dan nilai. Nilai ni maksudnya mereka perlu melengkapkan pentaksiran ni dengan nilai-nilai yang sepatutnya. Baik. Okey, seterusnya. Okey, terdapat konstruk yang perlu pelajar-pelajar tahulah. Okey, ada sebanyak untuk 7 ni pun salah juga 7407 juga. Okey, silap. Okey. Yang pertama, okey, P01 sehingga P08, okey, biasanya untuk konstruk ini akan disoal dalam bahagian A. Okey, bahagian A, okey, nanti kita akan lihat benda ni semula di hujung semasa kita buat latihan, okey. Okey, jadi saya cuba baca sajalah. Okey, bahagian A dan juga okey, untuk bahagian B, okey, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Kalau kita lihat bahagian A ni ada 8. Okey, yang pertama sekali pengetahuan tentang terminologi. Okey, pengetahuan tentang terminologi ni maksudnya okey, pengetahuan tentang nama, istilah atau memberi definisi satu perkara. Okey, jadinya pelajar-pelajar grafik reka bentuk grafik digital ni perlu tahulah nama-nama, contohnya nama-nama apa? Nama-nama peralatan. Okey, kalau kamera tu apakah mode yang mereka perlu tahu. Okey, kena tahu nama dia. Okey, ataupun terminologi warna yang ada dalam modul yang kedua tu mereka kena hafal. Okey. Yang kedua fakta, fact Okey, pengetahuan tentang fungsi, keadaan atau tujuan komponen. Okey. Yang ketiga,
pengetahuan tentang urutan ni biasanya dia berkait rapat dengan perisian lah. Okey, di mana pelajar-pelajar perlu tahu perisian langkah-langkah kerja. Okey, step by step. Okey. Okey, itu untuk P04. Dan juga P05 pengetahuan tentang pembahagian pengkelasan kelompok kategori untuk dilabelkan di bawah satu kumpulan. Okey, ini categorize, okey, ataupun mengkategori. Contohnya kalau grafik tu ada dua jenis, okey, grafik vektor dan raster. Okey, jadi pelajar perlu tahulah ini grafik vektor, ini grafik raster. Okey, itu pengkelasan. Okey, seterusnya P06 pengetahuan tentang kriteria, pengetahuan tentang suatu perkara yang berkaitan dengan ciri sifat komponen yang perlu ada pada satu-satu perkara. Contohnya apakah ciri-ciri yang boleh dilakukan ataupun perkara yang boleh dilakukan oleh salah satu perisian. Okey, itu adalah termasuk dalam P06. Baik, cikgu, saya minta maaf cikgu, mungkin kita berehat sebentar dulu, boleh cikgu Sebab kita nampak Natasha Nabila dia macam nak pergi ke tandas. Tadi dia ada katalah dekat saya, dia ada WhatsApp saya. Boleh Natasha nak pergi tandas dulu ke apa kan? Daripada anda semua, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dengan subjek kita hari ini, iaitu reka bentuk grafik digital. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ni, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM.
Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan alhamdulillah nampaknya Natasha Nabila pun sudah kembali bersama dengan kita. Nabila okey Nabila? Nabila? Saya panggil dia Bella. Bella. Yeah. Bella okey Bella. Alright. Jadi cikgu jom kita sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita. Jom cikgu. Okey, untuk konstruk yang seterusnya iaitu bahagian B ya. Okey, bahagian B ada 3 yang biasanya kita akan tanya. Yang pertama berkaitan dengan memahami. Okey, kemudian yang kedua mengaplikasi dan juga yang ketiga menganalisis. Baik. Okey, memahami, menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, mengaplikasi menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan satu perkara. Okey, mengaplikasi ni sebagai contoh pengetahuan yang mereka ada dalam semasa menggunakan perisian di soal dalam bahagian ini. Jadinya contohnya dalam soalan itu mereka ditanya bagaimana cara untuk menghasilkan salah satu poster, macam mana membuat feature pangkas, macam-macam lah. Jadi mereka perlu tahu dan perlu jawab dalam bahagian ini. Seterusnya menganalisis, mencerahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dan dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Ini ketah 2, ketah 2, 7407, strok 2, kemahiran amali dan juga nilai. Di sini saya boleh tunjuk contoh sikit. Boleh cikgu, silakan. Ini adalah antara contoh contoh dia. Hasil kerja pelajar lah. Yang di mana ini perlu mereka buat sendiri dan juga dalam pentaksiran. Mungkin cikgu boleh angkat sedikit cikgu. Angkat sedikit. Nampak nampak ke? Mungkin abang boleh zoom sedikit. Cukup. Boleh. Boleh jadinya jadi semasa ketah 2 ni pelajar akan dia ada tiga perkara yang mereka perlu dinilai lah. Yang pertama sekali semasa proses kerja. Semasa mereka melakukan aktiviti itulah. Kalau saya dapat lihat apa tu roda warna cikgu kita panggil roda warna lah. Yang kedua hasil. Hasil kerja dia dan yang ketiga nilai. Jadi ketiga-tiga perkara ni perlu dinilai sepanjang tempoh mereka melaksanakan pentaksiran ini. Dan seterusnya cantik je. Itu sajalah. Baik. Dan sekarang ni memang seluruh pelajar reka bentuk grafik digital ni memang menjalankan pentaksiran ni, cuma akibat pandemik ni kita agak perlahan sikit lah dia punya. Sebabnya ia perlu secara bersemuka, dia tak boleh online. Online ni dia agak susah lah untuk kita taksir dia orang. Faham. Dan kalau ini apa cikgu? Kalau saya dapat lihat konstruk dan aspek yang ditaksir kertas 2. Ini untuk kertas 2 tadi lah. Konstruk amali tadilah yang saya terangkan tadi. Dia punya proses kerja dia macam mana, hasil dia macam mana kan. Nilai dan nilai yang terdapat dalam nilai yang terdapat semasa mereka melaksanakan pentaksiran berkenaan. Baik. Seterusnya. Kita teruskan. Kita pergi kepada modul yang pertama untuk ni. Saya terangkan secara general ya untuk untuk modul yang pertama ni iaitu modul asas grafik digital. Untuk modul pertama ni terdapat 3 standard kandungan dia. Yang pertama sekali 1.1 kejayaan reka bentuk grafik. Yang kedua perkakasan dan perisian grafik digital. Dan yang ketiga pelajar akan belajar berkaitan dengan asas grafik digital. Ini adalah yang pertama sekali kejayaan reka bentuk grafik 1.1. 1.1 ada 4 dia punya standard pembelajaran. Yang pertama menerangkan maksud reka bentuk grafik. Yang kedua menentukan peluang dan peranan kerjaya dalam bidang reka bentuk. Ada beberapa peluang dan peranan kerjaya yang boleh pelajar-pelajar ceburi apabila mereka keluar ataupun tak menamatkan pembelajaran selepas SPM nanti, yang berkaitan dengan bidang reka bentuk grafik. Yang ketiga menjelaskan contoh karya grafik, penggunaan dan sumbangan dalam bidang reka bentuk grafik. Yang pertama sekali periklanan, ada titik korporat, pembungkusan, ilustrasi, penerbitan meja, antara muka pengguna, infografik dan media baharu. Jadi untuk maklumat, untuk tajuk pertama ni biasanya perkara ni dia akan sentuh lagi pada tajuk-tajuk yang
di hadapan nanti. Okey, ini secara general sajalah. Okey, Baik. nanti dia ada kita ada untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti ada reka bentuk grafik tu dia ada identity corporate. Okey, menghasilkan identity corporate. Dia adalah penerangan lebih lanjut. Pembukusan pun ada, pengiklanan pun ada juga. Okey, Baik. semasa di tingkatan 5. Okey. Seterusnya, yang terakhir sekali untuk standard kandungan 1.1, 1.1.4 menghasilkan portfolio kerjaya dalam bidang reka bentuk grafik. Okey, jadinya ini adalah pelajar perlu tahulah. Okey, bila mereka habis nanti, mereka akan tahu cara untuk menghasilkan portfolio dia. Okey, ada beberapa jenis portfolio. Kalau saya tanya pelajar mungkin Cikgu tanya je cikgu. Saya nantikan saat-saat ini. Okey, ada beberapa jenis portfolio yang kamu tahu. Haikal apa? Siapa Haikal cikgu Haikal yang pengawas ni. Pengawas. Ni dah dapat jawab, akan dilucutkan daripada jawatan pengawas. Silakan Haikal. On mic. On mic Haikal. On mic. Okey. Ada berapa jenis portfolio yang kamu tahu? Boleh dekatkan sikit tak awak punya mic tu dekat earphone tu kan ada mic? Dekat. Okey. Alright. Cakap dekatkan sikit. Dekatkan dekat mulut awak dan cakap. Tak tahu. Tak apalah. Okey. Ada berapa? Mungkin cikgu boleh bagi clue? Cepat. Farisha dia ingat tak? Sebab dia dah belajar tahun lepas, dah lama. Okey, hari ni dia dah belajar tahun ni tingkatan 5 kan. Siapa boleh jawab boleh angkat tangan. Siapa nak ingin mencuba? Jangan risau sebab kita tahu kan cikgu bila kita belajar kan tak ada orang kata kalau salah pun kita masih lagi ni kan. Boleh cuba apa-apa boleh cuba. Natasha Nabila dia pandang ke langit tu. Mungkin dah dapat kot jawapan. Mungkin Natasha nak cuba. Haikal boleh ke Haikal? Tak boleh Haikal Tak apa, it's okay. Alright, Natasha mungkin boleh? Ataupun sebenarnya berapa cikgu yang ada portfolio ni cikgu? Ada 2 biasanya. Secara digital dan juga secara maujud lah. Digital dan juga yang kita boleh pegang lah maksudnya. Itu boleh rujuk dalam nanti saya akan sentuh lagi lah sebab dia lupa cikgu akan denda diorang lah. Okey, faham? Seterusnya untuk standard kandungan yang kedua iaitu 1.2 perkakasan dan perisian grafik digital. Ada 3 standard pembelajaran yang kita akan lihat. Yang pertama sekali menyenaraikan sumber pemerolehan grafik. Yang kedua menjelaskan fungsi spesifikasi perkakasan grafik digital. Yang pertama sekali komputer, kamera digital, pengimbas dan pencetak. Untuk topik ini memang biasanya akan keluar exam lah. Jadinya untuk komputer dia ada beberapa jenis dia, banyak. Untuk kamera pun ada juga jenis dia. Jadi ini pelajar perlu tahu. Dia berkaitan dengan konstruk fakta. Pelajar kena tahu. Pengimbas pun ada jenis dia dan pencetak juga ada jenis-jenis dia. Dan seterusnya 1.2.3 mencadangkan jenis perisian grafik yang sesuai digunakan dalam penghasilan karya grafik beserta contoh perisian. Ada 2 jenis perisian yang perisian grafik yang kita kena tahu, iaitu yang pertama sekali yang berlesen dan juga open source ataupun sumber terbuka. Tak ingat semua tak ingat. Sumber terbuka. Jadi open source ni berlesen ni biasanya macam Photoshop, Illustrator, Kalau sumber terbuka ni Krita, ada apa lagi? Banyak cikgu Jim lagi banyaklah. Seterusnya standard kandungan yang ketiga, asas grafik digital. Dalam tajuk ni pelajar akan didedahkan dengan menjelaskan konsep grafik digital. Dalam tajuk ini pelajar akan tahulah apa itu maksud grafik digital. Yang kedua membandingkan jenis grafik raster dan juga vektor. Maksud grafik raster dan juga maksud grafik vektor. Syazrini, apa maksud grafik raster? Syazrini. Silakan Syazrini. Boleh dekatkan sikit tak awak punya mic tu? Gambar. Ya, gambar. Image lah. Okey. Image.
Lagi? Yang menggunakan ruang yang banyak. Betul cikgu? Kurang tepat. Okey. Okey, ada orang lain nak bantu tak? Okey, dulu kalau grafik raster ni kalau kita sebut grafik bitmap juga Okey. Okey, ada sesiapa yang ingin mencuba? Haikal ingin mungkin menebus kesilapan tadi? Okey, cikgu bagi clue lah, pixel. Pixel clue dia. Pixel ataupun Daniel. Daniel nak cuba ke? Tak apa. Okey, grafik raster ni adalah gabungan pixel. Okey, Syazrini tadi. Silakan Syazrini. Semakin banyak pixel, semakin Boleh dekatkan sikit tak awak punya mic tu dekat mulut awak. Okey, lagi sekali. semakin banyak pixel, semakin cantik image tersebut. Betul lah tu. Okey, betul-betul. Tahniah Okey. Okey, grafik raster itu adalah gabungan pixel, okey. Dan juga grafik vektor adalah gabungan garisan, bulatan, okey. Dan biasanya grafik raster ni kita download ataupun kita perolehi daripada menggunakan kamera digital, okey, pengimbas, okey. Tapi grafik vektor ni perlu dihasilkan menggunakan perisian, okey. Okey, contohnya Illustrator ataupun freehand. Okey, seterusnya 1.3.3, okey, membezakan kualiti image berdasarkan resolusi warna, okey. Yang ke 1.3.4, okey, menentukan kesesuaian penggunaan mode warna, iaitu ada 3 kat sini. Yang pertama sekali, okey, RGB ataupun red, green, blue, bahasa Melayu dia merah, hijau, biru. Dan juga CMYK, okey, biru, ungu, kuning dan hitam. Okey, cyan, magenta, yellow, okey, untuk black, okey. Dan yang ketiga, skala kelabu ataupun grayscale, grayscale. Okey, jadinya biasanya untuk RGB ni adalah paparan komputer. Okey, dan juga CMYK ni biasanya cetakan lah. Okey, dan juga grayscale ni biasanya kita gunakan untuk memberikan efek pada imej berkenaan. Dan yang terakhir sekali 1.3.5 mencadangkan format fail grafik berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Okey, jadi ini adalah dalam tajuk yang modul yang pertama, okey. Ada 3 standard pembelajaran. Baik. Cikgu, saya nak berhenti rehat sekejap boleh cikgu? Ya, boleh. Sebab kawan saya dari Aiman dia panggil saya sekejap. Tak tahu apa yang dia nak kan. Tapi kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Ya, dari Aiman. Kenapa? Okey. Alright. Guru, hadirmu menerangi dunia gelapku, menyuluh cahaya terang menembusi lorong-lorong kelam, membuka mata membuat diriku mampu melihat luasnya dunia. Guru insan mulia, membimbing dan mengajar penuh ikhlas. Jasa baktimu tidak terbalas. Saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun.
Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Oh, ingatkan apalah Dayang Aiman panggil. Rupanya dia nak hadiahkan saya buah kurma. Terima kasih Dayang Aiman. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, cikgu, boleh kita sambung kita punya sesi pembelajaran? Ya. Terima kasih Akmal. Kenapa cikgu macam tak apalah. Cikgu macam tak sebagai kenapa cikgu? Ini mesti anak-anak murid cikgu ni. Aduh, koma pula keluar je. Semua okey ke kawan-kawan daripada SMK Perantau Damai Muazzam Shah Pahang? Okey macam okey, mungkin orang malulah cikgu, mungkin orang, tapi insya-Allah kalau cikgu tanya kejap lagi soalan kepada mereka, siaplah korang. Okey, kita teruskan Okey, kita teruskan lagi dengan latihan lah. Baik, latihan cikgu. Ini memang okey, jadi untuk modul 1 ni biasanya dia mengajar teori saja. Okey, tak ada kemahiran yang khususlah mereka belajar dalam modul ini. Okey, jadinya biasanya untuk soalan yang akan keluar ataupun yang konstruk yang akan ditanya biasanya sekitar konstruk P1 hingga P5 sahaja. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Raja 1 menunjukkan roda warna yang dilabelkan kategori. Okey, yang ni kita panggil roda warna dan dia lebih kepada terminologi warna. Okey, padankan kategori warna dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, jadi ini adalah dia punya label dia. Okey, dan pelajar perlu meletakkan, memadankan. Okey, yang ni kita mintalah pelajar jawab. Okey, Azlin boleh jawab tak untuk soalan ni? Azlin, silakan. Azlin senyum sikit. Siti Nur Azlin, apa masam je pasal apa? Siti Nur Azlin dengar ke? Siti Nur Azlin, kalau kita tak dapatkan Siti Nur Azlin, mungkin kita boleh dapat boleh Azlin? Itu sebelahnya tu. Daniel, boleh Daniel? Ya, Nur ataupun Nur Farisha cikgu Farisha yang ujung ni. Farisha, boleh onkan mic awak? Boleh on mic, cuba jawab soalan ni. Okey, yang pertama seri warna apa dia? Farisha, boleh onkan mic? Seri warna. Ya? Apa? Keluarga? A, B, C atau D? Perut? Perut? Oh, seri warna B. B, okey, cikgu tulis. Okey, B ni. Saya dengar perut ni. Saya pun dengar perut juga. Bulan puasa ni. Okey, yang kedua, rona warna atau hue. Okey, apa Farisha? Rona warna untuk A, cikgu. A, kita tengok. Jadi kita check betul ke tak jawapan yang dia beri. Rona warna untuk A, cikgu. Okey, ya, tahu. Okey, cikgu dah tulis dah sini. Okey, seterusnya telau ataupun shades. Apa dia? Okey, shade ni maksudnya warna asal, warna dicampurkan dengan hitam. Terima kasih Farisha. Okey, Farisha, apa jawapannya? Apa jawapannya? Shades. B. B cikgu katanya. D ke B? D. Itulah. Donkey. D dah atas ni ada D kan? Donkey. Okey, dan tona warna, tone. Okey. Tona warna semestinya lah C. Betul? C lah. Okey, kita tengok ya jawapannya betul atau salah. Betul cikgu. Okey, betul semua. Okey. Ya, bagilah tepukan sikit dekat kawan awak, kawan-kawan. Jadinya untuk soalan ni, okey, kalau Haikal tepuk macam tak ikhlas je. Tepuk dulu. Okey, untuk soalan ni adalah berkaitan dengan konstruk P01, pengetahuan tentang terminologi warna. Jadi pelajar-pelajar perlu tahu maksud tint, apa dia hue, apa dia shade, apa dia tone, apa dia. Yes, terbaiklah Farisha. Okey, terima kasih Farisha. Okey, soalan seterusnya.
Oh, dah ada jawapan dah. Seterusnya. Cikgu dah tekan jawapan ni. Tekan jawapan, dia keluar. Oh, dia keluar. Okey, tak apa cikgu. Tapi mungkin cikgu boleh terangkan. Okey, Raja 2 menunjukkan beberapa contoh produk grafik. Berdasarkan Raja 2, padankan contoh produk grafik dengan bidang reka bentuk grafik dengan menulis A, B, C, D atau E. Okey, kat sini kalau kamu tengok atau atau maksudnya tadi dia ada 4 pilihan jawapan. 1, 2, 3, 4 juga saya rasa kan. Okey, atau tu maksudnya dia kena pilih. Kat sini ada 5. Okey. Kat sini ada 5. Okey, pelajar perlu pilih. Okey. Jadinya kita teruskan sebab soalan ni ada masalah sikit. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, itu dia. Okey, infografik D. Okey. Baru saya nak jawab cikgu. A. Periklanan C dan juga ilustrasi E. Okey, yang ni, okey, yang B ni apa ni? Yang ni adalah pembungkusan. Pembungkusan. Okey, seterusnya. Okey. Okey, sebahagian produk grafik pada Raja 3 menunjukkan contoh iklan Public Service Announcement ataupun PSA. Pandukan Raja 3 tandakan right pada contoh iklan PSA dan pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, Cikgu nak Bella, Daniel cuba jawab soalan ni. Daniel senyap je tadi Daniel. Daniel ni memang pemalu. Daniel silakan Daniel. Tanya sepatah, dia jawab sepatah. Okey Daniel, okey yang pertama, okey, ini betul atau salah? Yang pertama betul. Daniel, boleh tak awak dekatkan sikit awak punya mic dekat mulut awak? Okey, yang kedua. Yang kedua betul salah? Yang pertama betul. Okey, yang pertama betul. Okey, cikgu dah tanda. Okey, yang kedua? Yang kedua? Yang kedua salah. Okey, salah. Okey, yang ketiga? Yang ketiga salah juga. Okey, salah juga. Yang keempat? Yang keempat betul. Betul. Okey, yang ini berkaitan dengan public service announcement, salah satu jenis periklanan. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul semua. Okey, kenapa yang dua ni salah? Yang pertama sekali, yang ni salah sebab dia berkaitan dengan pengiklanan. Okey, pengiklanan produk. Okey, yang ni adalah infografik. Okey, maklumat ada maklumat lah. Okey, pada produk ni ada maklumat. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, yang ni konsep yang ditanya adalah pengetahuan tentang fakta, fact Okey, Raja 4 menunjukkan perkakasan sumber pemerolehan grafik. Okey, padankan perkakasan grafik digital tersebut dengan pernyataan fungsi dengan menulis A, B, C, D, E atau F pada ruang yang disediakan. Okey, dia ada 4 pilihan jawapan. Okey, dia ada 6. Jadinya kena ambil 4 sahaja. Okey, yang pertama. Okey, mencetak grafik digital. Okey, kalau Bella tak jawab lagi. Bella jawab Bella. Ya. Jawapan dia E. E, okey. For England. Mencetak grafik digital. Okey, betul. Okey, seterusnya. Memaparkan grafik dalam bentuk digital. Memaparkan. Yap. Yang mana satu, Bella? Jawapan dia C. Okey. Okey, seterusnya merakam dan menyimpan imej dalam bentuk digital. Apa dia? A. Okey, dan yang terakhir melukis imej dan grafik secara lukisan tangan dalam bentuk digital. F. Okey, kita tengok pengetahuan tentang fakta. Jadi pelajar perlu tahulah apakah fungsi dan juga nama benda berkenaan. Okey? Ya. Kita tengok betul. Okey, E, C, A dan F. Okey. D ni apa rasa-rasanya? Itu printer, cikgu. Kalau boleh ni. Yang mana? Yang B yang ke? D ni, yang ni. Apa rasa-rasa nama dia? Ni fakta kamu kena tahu apa. Apa dia Syazri ni? Plotter. Okey, plotter ni adalah peralatan untuk mencetak banner yang besar-besar kan. Okey, saiznya besar lah. Dan kalau B ni, ni adalah kipas dalam komputer lah. Okey, itu bukan alat pemerolehan grafik. Okey. Seterusnya. Okey, A, B, C, D merupakan perkakasan grafik digital. Okey, yang ni pelajar perlu tahu, okey, dan nama setiap benda tu. Okey, dah ada plotter pun dah keluar situ Okey, berdasarkan rajah di atas, padankan nama dan perkakasan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, siapa nak jawab? Kita minta Siti Nur Azlin, dia belum jawab lagi. Azlin, okey. Azlin.
Okey, yang pertama flatbed scanner. Yang mana satu? Azlin dengar ke Azlin? Azlin tidur ke? Apa flatbed scanner? Ni pun pemalu juga ni. Ya. Apa dia? Flatbed scanner apa? Flatbed scan. Cepat. Ya. Apa dia? Flatbed scan. A, B, C atau D? C. Okey. Drum scanner. Drum scanner apa dia? D. Okey. Plotter. Plotter dah jawab tadi kan. A, okey. Dan juga inject printer B, okey. Drum scanner D. Okey. Dengar. Ya. Okey, lain. Okey, jawapan dia betul semua ya. Baik, alright. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan lah mengenai subjek ini, cikgu. Okey ya, untuk modul yang pertama ni. Ya. Ya dah. Alright, cikgu. Mungkin boleh bagi rumusan mengenai subjek ini kepada calon SPM yang mengambil subjek ini. Okey, jadi yang kita bincangkan tadi adalah modul yang pertama. Okey, modul pertama ni biasanya berkaitan dengan teori dan fakta sahajalah. Okey, jadi untuk modul ni pelajar perlu tahu nama-nama, okey, dia punya jenis-jenis, okey. Jadinya untuk menjawab peperiksaan bagi modul yang ni, okey, biasanya dia akan keluar dalam bahagian A dalam SPM. Okey, jadinya untuk calon-calon SPM bagi anak-anak murid saya dan juga seluruh pelajar-pelajar di seluruh Malaysia lah. Okey, untuk subjek ni, modul ini sila tekankan berkaitan nama-nama dan juga term-term jenis-jenis yang ada dalam kita punya di SKP ataupun modul. Okey, jadinya biasanya untuk modul ini, modul ini bahagian A sajalah keluar. Okey, bahagian B memang jarang-jarang. Okey, tahun ni tahun pertama, jadinya kita bentuk soalan pun tak tahu lagi lah. Baik. Okey, itu sajalah. Itu saja cikgu. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Ahmad Jafni dan juga pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perantau Damai Muazzam Shah Pahang. Diharapkan segala ilmu yang cikgu berikan kepada anda dapat apply di waktu hari peperiksaan nanti dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang. Baik, jadi sampai di sini saja Road to Success kali ini. Kalau ada salah dan silap kami memohon maaf. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Itulah perjalanan kehidupan. Ada masa cerah, ada masa gelap, ada masa jahil, ada masa pandai. Terima kasih cikgu, kaulah penyuluh kehidupan. Ilmu yang kau beri menerangi hidup kami. Tanpa ilmu yang kau beri, gelaplah hidup kami. Cikgu, kau ibarat lilin yang membakar diri demi kami. Terima kasih cikgu. Jasa dan baktimu tetap harum selamanya. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu atas segala-galanya.